Alhamdulillah, tuan dan puan saudara sekalian, pada minggu pertemuan yang lalu kita telah bercerita tentang hijrah Rasulullah SAW. Permulaan kepada hijrah Rasulullah SAW yang merupakan cerita yang orang panggil tuan-tuan dengar, setiap tahun tu memang ada. Setiap tahun memang ada cerita berkenaan dengan hijrah Rasulullah SAW, di mana kita menyambut tahun baru hijrah. Walaupun yang sebenarnya kalau kita lihat dari sudut tarikh, dari sudut masa yang tepat berkenaan dengan peristiwa hijrah ini ialah yang mana kita akan dapat lihat hijrah ini bukan berlaku pada bulan Muharram. Hijrah bukan berlaku pada bulan Muharram, yang mana kita bersambut tahun hijrah itu bila masuknya bulan Muharram. Jadi mungkin ramai yang menyangka bahawa memang betul-betul hijrah Rasulullah SAW itu berlaku pada bulan Muharram. Kerana itu, untuk memperingati peristiwa hijrah itu, kita pun sama-sama buat majlis memperingati junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dalam suatu peristiwa yang kita namakan peristiwa hijrah. Akan tetapi tarikh yang kita ambil itu, masa yang kita ambil itu adalah sebenarnya sebenar dengan suatu permulaan tahun hijrah yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Yang mana Sayyidina Umar ni dia sebelum ini dia ceritanya sebelum Masihi. Sebelum Masihi, selepas Masihi, itu cerita dia ni. Bermula dengan Nabi Isa dan sebelum dan selepas Nabi Isa itu adalah permulaan bagi sejarah, permulaan bagi cara nak letak tarikh masa kan. Kalau sebelum Nabi Isa payah nak kira berapa. Nak ambil orang mula-mula zaman Nabi Adam dulu, tak ada siapa boleh tentukan bila sebenarnya bermula zaman itu. Tahun berapa nak letak? Tak ada orang tak buat kira macam itu. Orang buat kira bermula dengan Nabi Isa, sebelum Nabi Isa dan selepas Nabi Isa. Akan itu selepas dinilai oleh Sayyidina Umar tengok bahawa adalah lebih baik untuk kita jadikan bagi kita ni suatu tarikh, suatu masa. Maka berlakulah perbincangan di kalangan sahabat Rasulullah SAW bersama Sayyidina Umar, adalah untuk apa permulaan bagi tarikh kita. Nak buat apa? Nak buat berasaskan Rasulullah dibangkitkan ke? Wahyu turun pertama ke? Nak buat apa yang berkaitan dengan sejarah Islam ini? Bincang punya bincang, maka keluarlah suatu tarikh. Kita ambil inilah, kita ambil bermulanya hijrah Rasulullah SAW. Maka bermula daripada itu dia letak tarikh sebelum hijrah, selepas hijrah. Dan bulan yang dimulakan dengan bulan Muharram, ada juga orang sebut, dia kata tapi tak berapa nak boleh terima lah. Dia kata apa? Dulunya bulan ini memang ada dalam Islam, dalam zaman sebelum Islam dia dah disebut Muharram, Safar, Muharram, akhir semua sekali dah sebut. Tapi mana mula-mula? Ada semua ulama Malaysia dia kata mana mula-mula kita tak tahu. Bagi saya tak menasabah orang Arab duk kira bulan, tak ada satu bagi mereka. Tak ada di mana bulan 1, mana bulan 12. Tak menasabah. Dia duk kira tarikh, dia duk kira bulan lama. Kerana dia buat ambil, dia guna bulan-bulan ini sebagai peraturan-peraturan dalam hidup mereka. Dia buat peraturan, kalau dalam bulan-bulan haram maka mereka harap berperang. Nak berperang kena tunggu lepas bulan-bulan haram baru boleh berperang. Nadakah dia ada guna bulan, nama bulan apa semua sekali dia guna, pastinya dia tahu mana 1, mana 2, mana 3 dan mana 12. Hijrah Rasulullah SAW itu tuan, Rasulullah sampai ke bumi Madinah itu pada Rabiul Awal. Manakala kita nak tengok dari sudut itu, nak tengok dari sudut tarikh Muharram baru nak sambut tahun hijrah, nak sambut memperingati peristiwa hijrah, sebenar-benarnya kalau kira-kira tak tepat. Tapi tak ada masalah dalam kita ambil suatu masa, suatu tarikh nak memperingati junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Patutnya bergabung sekali dah.
Maulidur Rasul dan hijrah sekali dah situ, dekat-dekat dua masa. Tapi kita pisah. Jadi bila pisah dua, ini ada di bulan Muharram, ini ada di bulan Rabiul Awal, maka ada dua kita ingat Rasulullah. Paling tidak dalam setahun 2 kali kita ingat. Dan kita ingat langsung. Jadi bila mana kita nak ingat, bilakah kita nak sambut Maulidur Rasul, bila kita nak sambut yang hijrah ini, terpulang sebenarnya. Cuma bila masuk tahun baru, kita ambil sim juga sebagai sambutan. Cuma kita nak suruh tahu bahawa tarikh itu bukan sebenarnya berlaku hijrah dalam bulan Muharram. Walaupun dah mula dah, kemuncaknya adalah pada Rabiul Awal, bila mana Rasulullah SAW sampai ke bumi Madinah, bertemankan Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanan yang sungguh mencabar, yang kita baca, kita tengok bagaimana Rasulullah SAW menghadapi cabaran-cabaran tersebut dalam melaksanakan perintah Allah untuk berhijrah. Tuan-tuan, hari ini kita telah pun sampai ke separuh perjalanan. Separuh perjalanan Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah tiba di Quba. Tak sampai Madinah lagi ni. Yang cerita sebelum tu termasuk keluar dengan kambingnya, dengan sapu kesannya, dengan Abdullah bin Abu Bakar mencari maklumat apa semua sekali. Itu peristiwa sebelum sampai ke Quba. Hari ini telah sampai ke Quba. Disebutkan dalam kitab ini, sesampainya di Quba, Rasulullah SAW disambut dengan gembira oleh penduduknya dan tinggal di rumah Kalthum bin Idam selama beberapa hari. Di sinilah Ali bin Abi Thalib menyusul Nabi SAW setelah mengembalikan barang-barang yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada pemilik. Jadi sampai di sini, sampai di Quba ini, Rasulullah duduk beberapa hari. Ali bin Abi Thalib yang ditinggalkan di biliknya. Ali bin Abi Thalib yang ditinggalkan supaya tidur di atas katil Rasulullah SAW. Tugasnya adalah nak jaga barang-barang yang diamanahkan oleh penduduk Mekah kepada Rasulullah SAW. Dalam keadaan tak percaya kepada wahyu, dalam keadaan tidak menerima wahyu, dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan membohongi Rasulullah SAW, dalam masa yang sama mereka menganggap bahawa Rasulullah ini orang yang paling dipercayai. Sehingga bila ada harta-harta mereka, tempat simpanan yang paling selamat adalah di rumah atau di tangan Rasulullah SAW. Jadi walaupun Rasulullah ini diancam sebegitu rupa, diancam bunuh, dengan harta para sahabatnya banyak yang dirampas, tetapi amanah tetap juga dilaksanakan. Barang-barang yang diamanahkan itu tetap juga dikembalikan dengan berpesan kepada Sayyidina Ali untuk sampaikan barang ini kepada tuan asal. Ini kita akan sebutkan di hadapan nanti dalam pengajaran berkenaan dengan peristiwa hijrah ini. Seterusnya dia kata, setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Menurut Al-Mas'udi, Rasulullah memasuki Madinah tepat pada malam hari tanggal 12 Rabiul Awal. Ini perancangan Allah SWT. Sampai tepat pada malam 12 Rabiul Awal. Sampai tepat, orang panggil pada hari yang kalau kita hari ini nak sambut birthday kita. Berbanyak peristiwa yang berlaku, Allah SWT susun tarikh-tarikh, susun masa-masanya dengan begitu tepat. Salah satunya dalam peristiwa hijrah ini sampai ke bumi Madinah pada tarikh 12 Rabiul Awal. Di sini Rasulullah SAW telah disambut dengan meriah, dijemput oleh orang-orang Ansar. Setiap orang berbut-but nak ambil tali unta, nak tarik tali unta Rasulullah SAW. Tujuannya supaya Rasulullah boleh bermalam di rumah mereka. Bila Rasulullah bermalam di rumah mereka, itu suatu kebanggaan bagi mereka. Walaupun ramai di kalangan sahabat-sahabat ini, di kalangan penduduk-penduduk Madinah ini tak pernah bertemu pun dengan Rasulullah, tapi cerita keimanan, kasih sayang kepada Rasulullah ini menyebabkan mereka masing-masing gugur nak tarik tali unta Rasulullah, nak bawa pergi ke rumah. Bila golongan Ansar ini pegang tali unta, Rasulullah layan. Rasulullah kata, "Dah fa innaha ma'mura." Tinggalkan dia, lepaskan tali dia, kerana unta ini berjalan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia tahu dia nak pergi mana, mana dia nak berhenti, di situ dia berhenti, di situlah tempat yang mana aku akan bermalam di sana. Rumah orang itulah tempat aku akan tidur. Maka tadi unta tadi dilepaskan, unta pun terus berjalan memasuki lorong-lorong Madinah hingga sampai pada sebidang tanah tempat yang mana tanah itu tempat pengeringan kurma milik dua anak yatim dari Bani Najjar di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Rasulullah bersabda, di sinilah tempatnya, insya-Allah. Lalu Abu Ayyub segera membawa kenderaan itu ke rumahnya dan menyambut Nabi SAW dengan penuh bahagia. Sampai di suatu tanah yang mana tanah itu adalah kepunyaan anak yatim dari Bani Najjar. Tanah itulah yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Dibeli oleh Rasulullah, dibangunkan untuk jadi masjid. Yang mana masjid hari ini itu tapak asal masjid itu adalah tapak yang dibeli oleh Rasulullah daripada anak yatim dari Bani Najjar. Cumanya masjid hari ini itu diluaskan, lepas kerajaan beli tambah lagi. Sehinggalah ada masjid yang begitu besar sekarang ini, yang mana siapa-siapa yang pergi Mekah dia akan sampai juga ke Madinah. Pergi buat haji, pergi umrah semua sekali, dia akan sampai juga ke bumi Madinah, sampai juga ke Masjid Nabawi untuk berziarah Rasulullah SAW. Nak elak diri kita, di samping nak tunjukkan kita ni sayang kepada Rasulullah, nak elak kita daripada disebut sebagai orang yang sombong. Datang pergi ke tanah Arab tak ziarah Rasulullah, tak pergi ke makam Rasulullah SAW, maka orang yang paling sombong. Tak berziarah kepada tuan akidah, tuan agama yang kita anuti pada hari ini. Sebab itulah dia selalu menjadi suatu tasyrik, menjadi suatu perundangan dalam agama Islam kita. Siapa-siapa yang pergi ke sana nak buat haji atau umrah, mereka akan ke Madinah, mereka akan ke Masjid Nabawi semata-mata untuk menziarahi Rasulullah SAW. Karena itu kita pun bila nak pergi sana, kita pesan. Di samping pesan doa, jangan ingat doa mula. Doa mana? Dijabah rahmah. Doalah aku supaya dapat jodoh yang baik. Itu mudah ingat. Pertama sekali kena ingat, bila ada orang nak pergi Mekah, nak pergi Madinah ini, minta dia supaya kirim salam kepada Rasulullah. Kirim salam tu, kirimlah salamnya sekali. Dia kirim salam kepada Rasulullah, salam tak bagi. Salam tak bagi. Macam kebanyakan orang pada hari ini, bila mana dia nak kirim salam kepada kawan-kawan dia, kirim salam lah pada mamat, salam dia tak bagi. Yang sana pula bila orang kata, tolong kirim salam, Waalaikumsalam, habis itu. Yang kirim pun tak kena, yang jawab pun tak kena, sama-sama tak dapat. Yang mana yang kirim salam, bila dia kirim, dia kena sebut lafaz salam, kena sebut Assalamualaikum. Kirim salam kepada mamak ni dengan lafaz Assalamualaikum, barulah dia boleh ambil salam orang ni. Ni salam tak bagi, kirim saja. Satu. Bila sampai sana, orang itu pun bagi tahu, tolong kirim salam kamu. Dia pun Waalaikumsalam. Yang bawa berat-berat salam pergi ni tak dapat apa-apa, kerana cara jawab tak kena. Jadi jawapan salam yang sepatutnya kita buat, yang sepatutnya kita ucapkan, sampai yang kirim ni dah kirim, bagi Assalamualaikum, bawa salam ni pergi sana. Bila sampai sana, dia kata, mamak tadi kirim salam, lafaz Assalamualaikum, maka jawapannya ialah Wa'alaika, kalau lelaki bawa, Wa'alaika wa'alaihi salam. Kesejahteraan itu kepadamu tukar bawa, dan kepadanya yang mengirim. Wa'alaika wa'alaihi salam. Kalau sama-sama perempuan yang bawa salam, wa'alaiki wa'alaihas salam. Hati dengan ha, ga dengan hi. Kalau yang kirim salam tu beramai-ramai, wa'alaika wa'alaihimus salam. Apa yang pula nak belajar bahasa Arab, tiga ummi, tu dia panggil dhamir, kata ganti nama dalam bahasa Arab, yang mana kalau ka di ini untuk dia yang lelaki dan perempuan. Kalau hak sana pula guna hu atau hi, guna hum ni, kalau guna hum untuk ramai,
Begitu juga untuk yang di depan-depan kita ni, kalau kita Assalamualaikum, kum ni untuk ramai. Kita ni oleh kerana tak berapa nak di mana, maka kita guna umum sahaja. Assalamualaikum, jumpa seorang Assalamualaikum, dua Assalamualaikum, tiga Assalamualaikum juga. Ramai mana pun Assalamualaikum juga. Sebenarnya lafaz salam itu boleh diubah-ubah. Bukan kata kena guna lafaz itu saja. Boleh guna Assalamualaikum untuk seorang. Assalamualaikum, biasanya Arab dia akan sambung dengan nama. Assalamualaikum ya Muhammad. Salam itu untuk seorang. Kalau ada dua, kita guna Assalamualaikum. Jadi tak nak dengar pula ni. Dalam mungkin tengok dalam drama Arab ke, Assalamualaikum ada, Assalamualaikum ni tak pernah jumpa. Ini peranan dhamir dia panggil. Peranan kata ganti nama hujung yang kita nak sambungkan dengan perkataan. Kita sebenarnya kena faham sikit sebanyak bab ni. Sebab kalau solat untuk jenazah pun kena guna. Solat jenazah pun kita guna. Bila doa untuk seorang macam mana, lelaki macam mana, perempuan macam mana, kalau ramai macam mana, kena tahu. Walaupun tak salah pun tak dosa, boleh jugalah kita doa untuk walaupun seorang kita guna, ramai juga pun tak apa-apalah. Dah tak erti daripada tak buat langsung, baik buat. Cuma kalau bolehnya kita nak tahu jugalah dia susunan dhamir tadi, supaya kita boleh doa dengan cara yang betul. Sebab tak faham masalah ni lah, ramai orang berdoa, dia jadi imam, dia berdoa, dia guna untuk dia saja. Yang makmum belakang amin, tak dapat apa, imam orang dapat. Sebab apa? Dia guna untuk dia saja. Daripada na dia tekan ni, dia doa ke dia. Tak apa, tu amin tak apa, tapi tak dapatlah kita. Sebab dia doa untuk dia. Kita tolong perkenankan ya Allah, dia minta untuk dia. Kita dah perkenankan dia minta untuk dia dan untuk kita. Sepatutnya berdoa ramai-ramai. Berdoa dalam masyarakat kita ni, kita berdoa ramai-ramai, kita wirid ramai-ramai, dengan alasan bahawa orang ramai ini tidak semestinya mereka itu pandai untuk berwirid, tak semestinya pandai untuk berdoa sendiri. Maka kita ajar dia tu, imam leading dia baca supaya benda tu lebih teratur. Dan Imam Syafi'i sendiri kata bahawa berwirid dan berdoa secara berjamaah ini, kalau imam itu niatnya nak ajar ataupun nak leading makmum-makmum tadi, maka dia lebih afdal. Lebih afdal, walaupun dari sudut pensyariatannya yang dibuat oleh Rasulullah SAW, masing-masing pakai wirid, masing-masing pakai doa sendiri macam malam bangun itu memang ada, bukan tak ada, tapi dalam uruf kita terima jugalah. Nak buat begitu pun boleh, nak buat ramai-ramai pun boleh, tak ada masalah pun. Jadi mendengar setelah itu, bila Rasulullah SAW sampai disambut lagi oleh alunan nasyid daripada budak-budak perempuan Arab. Budak-budak kecil ini mengalunkan nasyid, menyambut, mengadu-adukan kedatangan Rasulullah SAW. Bila dengar suara budak-budak ni, Rasulullah pun tanya, "Sayang tak kaku?" Budak-budak ni, "Sayang ya Rasulullah." Budak kecil tu kecil sebut, "Sayang ya Rasulullah, kami sayang kepadamu ya Rasulullah." Maka Rasulullah jawab, "Aku tahu dalam hati aku juga sayang kepada kamu semua." Itu peristiwa yang berlaku tiba di Quba dan tiba di bumi Madinah. Selepas itu Rasulullah SAW bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kata Abu Bakar bin Abi Syaibah bin Ishaq dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan daripada beberapa sanad dengan lafaz yang hampir bersamaan bahawa Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW tinggal di rumah, beliau menempati bahagian bawah rumah, sementara aku dan Ummu Ayyub di bahagian atas. Kemudian aku katakan kepadanya, "Wahai Nabi Allah, aku tidak suka dan merasa berat engkau berada di bawah. Naiklah engkau ke atas dan biarlah kami turun ke bawah." Rumah dua tingkat ni, rumah zaman dulu lagi ada tu.
Zaman hijrah dulu dah ada 2 tingkat. Bahkan dia katakan rumah 2 tingkat ni juga sesuai untuk kalau tetamu datang. Kalau kita di atas, tetamu bawah tak banyak ganggu. Anak-anak apa semua pun tak banyak ganggu. Kerana berada pada tingkatan yang lain. Ini di bawah, ini di atas. Okey. Tapi kalau luar tak ada masalah juga. Yang pentingnya tetamu itu boleh selesa berada di rumah kita. Jadi dia kata, tetapi Nabi SAW menjawab, wahai Abu Ayyub, biarkan kami tinggal di bahagian bawah agar orang yang bersama kami dan orang yang ingin berkunjung kepada kami tidak perlu bersusah payah. Peringkat awal, Abu Ayyub rasa tak selesa. Dia berada di bahagian atas. Dia rasa bahawa dia berjalan-jalan di atas Rasulullah. Rasulullah di bawah dia. Maka dia nak minta Rasulullah naik atas. Rasulullah kata, tak payahlah. Kalau aku duduk atas, orang nak jumpa aku, payah kena naik atas dulu. Jadi baik aku duduk bawah. Bila aku duduk bawah, maka orang datang nak jumpa pun mudah. Aku nak keluar kemari pun mudah. Maka Abu Ayyub pun bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seterusnya Abu Ayyub menceritakan, demikianlah Rasulullah SAW tinggal di bahagian bawah, sementara kami tinggal di atas. Pada suatu hari, bekas air yang berisi air pecah. Maka segeralah aku dan Ummu Ayyub membersihkan air dengan selimut kami yang satu-satunya itu. Allahu Akbar, para sahabat ni ada selimut satu-satunya itu. Kita ada banyak selimut. Di rumah sahabat ada selimut satu-satunya itu, selimut yang ada di rumah dia. Bila air tumpah, maka cepat-cepat nak ambil benda air payah, tak nampak selimut dah cepat nampak. Bila selimut yang cepat nampak, ambil selimut teruslah. Takut air menitik jatuh ke atas Rasulullah SAW. Jadi ini bukan setakat selimut sebenarnya. Para sahabat ini kadang-kadang mereka cuma ada satu pakaian. Satu pakaian yang boleh menutup aurat. Bila dia duduk rumah, kalau dia keluar rumah, isteri tak boleh keluar. Sebab apa? Pakaian dia dah pakai. Yang isteri duduk rumah ni pakai yang boleh lebih kurang sahaja. Kalau isteri nak keluar rumah, maka suami kena duduk dalam rumah. Sebab apa? Ada satu sahaja pakaian yang boleh menutup aurat. Kita pakaian tu kalau satu dinding, kalau buat wardrobe tu penuh 3 dinding, dinding tak boleh buat ada pintu. 3 dinding tu berderet. Yang pakai dia tak berapa banyak. Yang tak pakai, terutama perempuan yang bekerja, pakaian penuh setahun, berbulan air. Berbeza sungguh dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Berbeza sungguh dengan zaman-zaman terdahulu. Kerana mereka tidak berupaya untuk membeli pakaian yang banyak. Mereka cuma ada setakat untuk meneruskan kehidupan mereka dengan bergili-gili pakai. Kalau kita tengok dalam kitab, dalam buku yang baru yang keluar tentang biografi agung Rasulullah, ditunjukkan dalam itu satu pakaian. Satu pakaian, satu jubah yang dipakai oleh Sayyidatina Fatimah. Bergilir dengan Zainab. Gilir. Pakaian itu boleh gilir. Kadang Zainab dipakai dan kadang-kadang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra pakai. Jadi mereka tak banyak, walaupun terdiri daripada golongan bangsawan, mereka tak mempunyai pakaian yang banyak sebagaimana kita. Dia kata, cepat-cepat aku lap agar air itu tidak menitis di bawah yang dapat mengganggu baginda. Setelah itu aku turun kepadanya meminta agar beliau sudi pindah ke atas, sehingga beliau bersedia ke atas. Pada kesempatan yang lain Abu Ayyub menceritakan kami biasa membuat makanan. Buat makanan apa semua pergi bagi kepada Rasulullah. Bila Rasulullah makan, Rasulullah pun tak habiskan makanan. Tak habiskan, ada sisa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi Abu Ayyub kata, bila Rasulullah hantar balik, bila kami ambil balik makanan yang diberikan kepada Rasulullah, kami berebut-rebut. Aku, dia kata, dengan Ummu Ayyub ini, aku dengan isteri aku berebut-rebut. Berebut nak ambil lebihan daripada yang Rasulullah SAW makan itu. Cuma gunanya lah nak ambil berkat. Nak ambil berkat daripada Rasulullah SAW berebut makan. Cuma satu hari aku masak, dia kata aku campurkan dalam makanan itu ada bawang merah, ada bawang putih, masuk bawang. Rasulullah tak makan bawang. Dan Rasulullah tak larang kita daripada makan. Bila Rasulullah hantar, aku tengok Rasulullah tak sentuh pun makanan. Lalu aku bertanya, tanya kepada Rasulullah kenapa, dan Rasulullah
kita bawa, engkau letakkan dalam makanan ini bawang. Ada bawang merah, ada bawang putih, maka Rasulullah tak suka dengan bau dia, dan Rasulullah hantar balik, tak sentuh. Sini kita boleh fahami bahawa bila mana kita bertandang ke rumah jiran ke rumah sahabat-sahabat kita, kalau dia angkat makanan jangan dihabiskan terus semua. Mentah-mentah dia kata habis banyak lagi, dapur banyak lagi, makan habis. Kita pun habis licin semua. Dia cerita terus kita makan banyak. Dia rasa mungkin nanti dah banyak, dia takkan dia makan habis, kita habiskan sungguh. Maka takut nanti benda tu dia nak keluarkan separuh sikit dalam pinggan. Letak sikit dalam pinggan tak cantik, maka letak semua tak habis, nanti kita makan lah. Rupanya kita makan habis, kesian dia, nak beli pihak lain pula. Itu dia bagi adab dalam kita pergi ke rumah, bertandang ke rumah orang lain. Bila dia angkat makanan yang boleh ditinggalkan lah, jangan kata yang tak boleh tinggal. Nasi duduk karut duduk dalam pinggan tak habis, sebab apa tinggal tutup rumah. Jangan buat gitu. Ni hak jenis benda-benda yang kita boleh ambil sikit-sikit. Yang dah masuk dalam pinggan dah, selagi kita mampu, mana kita ambil tadi, kita dah kira dengan perut kita. Dah kira dengan perut kita, maka kita habiskan seboleh-bolehnya, habiskan. Kerana baki-baki itulah kemungkinan di dalamnya terdapat keberkatan dalam hidup kita nanti. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok rakan-rakan yang mungkin agak mewah, masa ambil banyak, bila makannya tak habis. Bila makannya sengaja dibiarkan di tepi-tepi pinggan dengan alasan tak berapa sedap. Memilih makanan, tak habiskan makanan, itu semua mengundang ke arah rezeki yang kita cari tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa bagaimana dulu, banyak dah basuh kaki besar dah, tapi kira-kira bila ambil fitah kira, bayar tu bayar ni, bagi sini ni, lebih banyak. Tapi bila belanja sampai masa tak cukup juga. Itu antara bukti bahawa rezeki yang kita dapat tidak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira rasa cukup, tapi bila guna tak cukup, mana perginya yang lain? Sehingga dia sendiri tanya, mana pergi? Tak boleh nak jawab. Bahawa lain, bahawa lebih daripada kira-kira. 2-3 hari lepas saya cakap, dia kata lebih daripada kira-kira ni ada dalam 2,000 sebulan. Tapi tengok-tengok setiap bulan tak ada cukup. Kalau ada 300, 200 tu dah banyak dah Ustaz. Ceklah tengok apa silap kita, apa yang kita buat, yang dalam kehidupan kita ini patut kita perbaiki. Mudah-mudahan rezeki yang diberi oleh Allah SWT itu dan dikembalikan semula keberkatannya oleh Allah SWT. Tuan-tuan dan puan saudara sekalian, mari kita sama-sama melihat pula beberapa ibrah, beberapa pengajaran daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Pertamanya saya nak sebutkan bahawa hal yang paling penting yang menunjuk dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini adalah pesan beliau kepada Abu Bakar supaya menunda keberangkatan untuk menemaninya dalam perjalanan hijrah. Abu Bakar ni dia dah nak berhijrah pun. Nak berhijrah dah, bila para sahabat dah pergi, dia pun dah siapkan barang nak pergi berhijrah. Tapi bila dia tanya kepada Rasulullah kata, tunggu dulu. Tunggu dulu, dan tarik daripada kata tunggu dulu tu sehingga berhijrah tu agak lama. Sehingga saya dah bakal kita tanya balik, jadi Rasulullah, aku nak teman pergi hijrah ni. Itu yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini dibelawa oleh Rasulullah SAW untuk menemani baginda. Daripada peristiwa ini, ulama menyimpulkan bahawa Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, paling disayangi oleh Rasulullah SAW, paling dekat kepadanya, paling berhak menjadi khalifah sesudahnya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahawa dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, "Lau kuntu muttaqilan khalila, lattakhadtu Abu Bakr khalila." Kalau aku nak cari teman, maka aku akan ambil Sayyidina Abu Bakar ini sebagai teman. Dan dah pun dibuat oleh Rasulullah.
Dah pun diajak oleh Rasulullah untuk temankan baginda dalam peristiwa hijrah. Dan peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang sangat agung, di mana tak ada orang lain yang diajak oleh Rasulullah untuk bersamanya kecuali Sayyidina Abi Bakar. Yang mana Sayyidina Abi Bakar ini bukanlah kita kata pakar sangat berjalan, kan Rasulullah pun paksa juga cari orang lain, cari orang lain yang boleh tunjuk jalan, sedok-sedok jalan mana nak perginya di samping bantuan daripada Sayyidina Abu Bakar. Seterusnya tuan-tuan, kita lihat bagaimana kelebihan Sayyidina Abu Bakar ini. Bagaimana baginda beliau menyayangi Rasulullah. Tengok bagaimana dia masuk dalam gua. Bila sampai ke gua Sur, Sayyidina Abu Bakar tu masuk ke dalam gua, larang Rasulullah, jangan masuk lagi, aku nak masuk dulu. Aku nak cek tengok dalam gua ni ada apa. Ada benda, ada kada, ada jengking apa. Masuk dalam gua. Dan bila Rasulullah hidup, ada lubang, disumbatnya lubang-lubang tadi. Sumbat dengan kaki, sumbat dengan tangan, sehingga Sayyidina Abu Bakar ini dipatuk. Dipatuk, nampak murah, mengerok, perlu sakit. Lalu diubati oleh Rasulullah, didoa oleh Rasulullah, maka hilanglah kesakitan itu. Ini nak cerita bagaimana watak seorang yang begitu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat diri dia, tapi dia gunakan segala benda lain. Dia gunakan segala benda yang dia boleh buat untuk kepentingan Rasulullah. Dia guna anak dia, Abdullah bin Abi Bakar. Dia guna anak dia yang perempuan, Asma binti Abi Bakar, untuk menolong dalam perjalanan hijrah ini. Guna lagi hamba dia untuk bawa kambing dia ulang-alik supaya jejak yang dilalui oleh Abdullah ini tidak dapat dikesan. Jejak yang dilalui oleh Asma ini tidak dapat dikesan oleh orang-orang Quraisy. Nak cerita harta, tak cerita harta, semuanya diberi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan menegakkan agama Islam. Ini satu watak yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya merupakan sahabat yang terbaik, sahabat yang paling mulia, sahabat yang kalau disebut, kalau nak kira imannya berbanding dengan iman seluruh umat manusia selepas daripadanya, maka berat lagi iman Sayyidina Abi Bakar, kerana keyakinannya yang tidak pernah berbelah bagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mungkin akan terlintas dalam fikiran kita Muslim untuk membandingkan hijrah Umar dengan hijrah Rasulullah. Umar berhijrah ni, hijrah dia hebat, nampak kehebatan dia. Kenapa? Kerana dia sanggup berhijrah di depan-depan orang Quraisy, sehingga dia keluar bawa pedang dia, berjalan di kota Mekah, menyatakan bahawa aku hari ini nak berhijrah. Siapa yang rasa nak jadikan isteri dia janda, siapa yang rasa nak jadikan anak dia yatim, mai sini. Mai sini, sekat perjalanan ini. Ini Sayyidina Umar. Disebut secara jelas, cabar secara jelas, sehingga keluar sungguh. Keluar sungguh orang-orang musyrikin Quraisy menyekat perjalanan Sayyidina Umar, sehingga berlakulah suatu pergaduhan yang hebat. Pergaduhan yang berlaku di antara Umar dan 40 orang Quraisy. Dalam riwayat ini disebut fa asabahu minhum wa asabahum minhu. Bergaduh ni bukan macam filem Cina. Bukan macam cerita Cina lah ceritanya. Bergaduh ini 40 lawan 1. Bila 40 lawan 1, riwayat sebut yang saya baca tadi, maka Umar kena tumbuk, kena pukul oleh 40 orang. Wa asabahum minhu, 40 pun bekak-bekak juga kena. Kira sangat hebat. 1 lawan 40. Kita bukan 1 lawan 40, 1 lawan 1 pun dah celak longkang dah masuk. Bukan 1 lawan 4. Ni 1 lawan 40, maka yang 40 pun kena. Begitu juga dengan Sayyidina Umar pun kena juga, dipukul oleh yang 40 orang itu. Begitu sekali keberanian yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar dalam menegakkan agama Islam ini. Dan Umar ini mempunyai keistimewaan yang begitu jelas, sehingga Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawa kalaulah sekiranya selepas aku ada lagi Nabi, kalau sekiranya lepas aku ada lagi Nabi, maka Umarlah orang yang paling layak jadi Nabi.
Kerana banyak wahyu yang turun berkaitan dengan Sayyidina Umar, berkaitan dengan pendapat Sayyidina Umar. Ketegasannya diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendapatnya disokong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam satu masa Rasulullah dan para sahabat yang lain tidak sependapat dengan Sayyidina Umar, tapi malamnya turun wahyu, betul Umar. Kerana itu mungkin Rasulullah SAW menyatakan, kalau ada lagi Nabi selepas aku, maka aku akan maka orang yang paling layak menjadi Nabi adalah Umar Al-Khattab. Walaupun ada lagi lepas pada Rasulullah tu yang mengaku-mengaku lah. Yang mengaku-mengaku ni antaranya Al-Aswadul Unsa. Aswadul Unsa ini seorang yang mengaku jadi Nabi, dia ada kuasa juga sikit. Ada kuasa sehingga Abdullah bin Thawb bertemu dengan dia. Abdullah bin Thawb ini salah seorang daripada sahabat Rasulullah. Dia ada dua nama. Nama pertamanya Abdullah bin Thawb, gelarannya Abu Muslim Al-Khawlan. Ini cerita luar daripada perbincangan kita. Bila mana Abdullah bin Thawb ini dia berjumpa dengan Aswad hanya dia. Apa pendapatmu tentang aku? Apa pendapatmu tentang aku? Aku ni Nabi. Dia kata, dia mengaku dia Nabi. Maka Abdullah kata, aku tahu kamu ni penipu. Dia tanya lagi, Muhammad macam mana? Muhammad tu memang Rasulullah SAW. Marah dengan kenyataan Abdullah bin Thawb, maka dia pun ambil Abdullah bin Thawb. Dia perintahkan mengikut dia hidup ke api. Dia lemparkan Abdullah bin Thawb ini dalam api. Lemparkan Abdullah bin Thawb ini dalam api. Riwayatnya kata Abdullah bin Thawb ini duduk dalam api selama sehari. Sehari tak hangus, macam Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi Ibrahim lebih hebat lagi. Dan Nabi Ibrahim ni 7 hari. Nabi Ibrahim 7 hari. Syekh Abdul Hamid Kish dia kata apa? 7 hari semasa Allah SWT, semasa Nabi Ibrahim dibakar dalam api, Allah SWT turunkan ayat, Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan jadilah kamu selamat sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Tersentak dengan itu, api seluruh dunia tak panas. Bukan setakat api Nabi Ibrahim saja, api seluruh dunia tak panas. Orang yang masak dalam minggu itu tak masak makanan dia. Sebab apa? Api tak panas. Api dia rasa firman Allah itu umum semua sekali, maka dia jadi tak panas. Sedangkan firman Allah itu hanyalah untuk api Nabi Ibrahim saja. Itu cerita. Balik kepada Abdullah bin Thawb ini, bila dilemparkan ke dalam api, selama 1 hari dia duduk dalam api, tak hangus. Lepas tu dia dibebaskan. Dia setelah berlalunya masa, dia bertemu dengan Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar dia tak kenal sangat Abdullah bin Thawb, tak pernah tengok. Tetapi dalam kitab tu dia sebut fatafarrasa fi, Umar berfirasat. Bila tengok dia ni dah. Dalam firasat aku dia ni dah. Lalu dia bertanya, mu orang yang diselamatkan Allah SWT daripada api, bakat tak ada? Abdullah bin Thawb menjawab, Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani, nama dia juga. Orang tanya, mu tu yang dibakar dalam api tak ada? Oh, Abu Muslim Al-Khawlani. Seolah-olah orang lain dia jawab. Lalu Rasulullah tanya apa ni? Umar tanya lagi, bukanmu kau yang apa ni? Bukankah Abdullah bin Thawb yang dibakar dalam api tak hangus? Abu Muslim. Tak sekitar lagi, Abu Muslim. Mu ni Abdullah bin Thawb kau? Iyalah aku Abdullah bin Thawb. Kalau begitu mu lah yang dibakar dalam api tak hangus. Tak hangus tu Abu Muslim. Tak mengaku lagi. Last sekali Umar kata, bukan kamu ni Abu Muslim? Iyalah aku Abu Muslim. Iyalah aku Abu Muslim. Dia jaga begitu sekali supaya tidak datang riak dalam hati dia. Jaga supaya orang tak pandang dia ni orang yang hebat. Lalu Sayyidina Umar kata, Alhamdulillahilladzi ahyan. Segala puji bagi Allah kerana menghidupkan aku. Hatta ara
min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kal Khalil Ibrahim alaihi salam. Sehingga aku ni boleh tengok daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang dibakar dalam api tetapi tidak hangus seperti Nabi Ibrahim AS. Itu Abdullah bin Thawb. Kita berjumpa dengan Nabi palsu yang datang, yang mengaku selepas daripada tiadanya atau selepas daripada wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam jenis ada yang kita yang dinamakan dengan Musailamatul Kadzdzab, yang Musailamah si penipu. Ada yang dia letak nama dia Nasrullah. Dia kata akulah Nabi. Apa dalil kamu jadi Nabi? Ayat Quran cerita bahawa aku Nabi. Mana ayatnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Tengok disebut Nasrullah. Itu nama aku dah tu. Yang mudah yang mengaku. Mengaku jadi Nabi. Jadi kesimpulannya ialah bahawa tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah sendiri bercerita kalau ada lagi, maka Umar adalah orang yang paling layak untuk menjadi Nabi, menggantikan aku selepas ketiadaan aku. Tapi kerana tak ada dah, maka kekal tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita nak banding, kita kata berani Umar daripada Rasulullah. Rasulullah Umar pergi gitu je, bawa pedang, bawa ni, oi aku nak berhijrah. Rasulullah berhijrah secara senyap-senyap. Rasulullah sembunyi-sembunyi keluar. Kalau begitu hebat Umar lah banding Rasulullah. Dia kata jangan cakap itu. Kenapa yang dibuat oleh Umar, walau bagaimana hebat pun dia adalah berbentuk pribadi. Berbentuk pribadi yang mana tak semua orang boleh buat. Apa yang dibuat oleh Rasulullah bukan nak tunjuk Rasulullah ini takut, tapi nak ajar umat dia dalam melakukan apa-apa sahaja kerja agama. Kerja-kerja agama ini maka kena berhati-hati. Bila mana buat kerja-kerja agama ini kena berhati-hati dan kena ada perancangan yang detail. Bagaimana nak menyelesaikan satu masalah. Bila mana Rasulullah buat begitu, maka ia jadi ikutan kepada umat manusia sepanjang zaman. Kalau Rasulullah SAW buat sebagaimana Sayyidina Umar buat, bukan Rasulullah tak berani nak buat. Kalau Rasulullah buat sebagaimana Sayyidina Umar buat, maka senang ke susah kita. Semua benda nak kena umum. Aku nak buat ni, siapa dah nak bagi? Siapa dah nak buat? Agak-agak boleh pun kita buat. Maka ramai yang tak boleh buat. Bahkan sebahagian besar kalau kita tak boleh buat. Bila benda ni tak boleh buat, maka payah nak jadi syariat. Nak jadi syariat, biar semua orang boleh buat. Semua orang boleh laksana. Bila mana dia tengok Rasulullah buat begini, maka dia boleh contohi apa yang dibuat oleh Rasulullah. Kerana itu tidak boleh sekali dibuat perbandingan tentang keberanian Umar dengan hijrah Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah SAW juga seorang yang berani. Buktinya apa? Buktinya ialah bila mana orang Quraisy mengejar Rasulullah sehingga sampai ke pintu gua. Riwayatnya sebut kalaulah sekiranya orang-orang Quraisy itu tengok ke bawah. Tengok ke bawah dalam gua tadi, tengok ke bawah, maka dia akan nampak kami berada di dalam gua. Tapi dengan tenang sahaja Rasulullah sebut kepada Abu Bakar, jangan takut, la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut, Rasulullah SWT bersama kita. Walaupun dekat dah, kita kata sedepor dah nak nampak, patutnya takut dah. Kita kalau nampak dah kilauan mata pedang orang bawa ni, tak tahu lagi nak jumpa tak nak jumpa kita. Silap-silap kita lari awal-awal lagi baru keluar. Daripada orang tengok tu cucuk, baik kita lari dulu, orang kejar. Tu orang penakut. Tapi Rasulullah tak bergerak. Rasulullah tak lari daripada gua. Bahkan nasihatkan Abu Bakar, la takhaf, jangan takut, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan kita. Bukti lagi yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ini orang yang berani. Bila mana Rasulullah dikejar oleh Suraqah. Cerita sebelum ni, Suraqah yang kata Rasulullah nampak macam Rasulullah ada sana. Dia kata tak, orang lain tu aku dah tengok tadi. Tujuan dia supaya orang lain tak pergi, dia seorang yang nak pergi, supaya dia seorang yang dapat satu ekor unta. Maka dia pergi kejar Rasulullah. Rasulullah tengok daripada jauh saja. Daripada jauh Rasulullah tengok, Rasulullah kekal dalam keadaan berzikir, kekal dalam keadaan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa panggil lagi daripada
Suraqah yang mengejar daripada belakang. Ini nak menunjukkan bahawa jiwa seorang yang berani, berani berhadapan dan yakin dengan kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Suraqah yang berlari dengan kuda dia tadi akhirnya terhumban, bangun terhumban lagi sehinggalah mengaku tak nak cukuplah ya Muhammad, aku tak nak kejar hadis-hadis sekali, dan diminta oleh Rasulullah, kamu baliklah, tak ada masalah, tapi tolong jangan bagi tahu aku melalui jalan ini. Orang yang tadinya kejar Rasulullah, nak bunuh Rasulullah, nak bawa Rasulullah balik, nak diserahkan kepada Quraisy, tiba-tiba menjadi seorang yang melindungi Rasulullah. Bila balik, orang tanya Suraqah, nampak tak Muhammad? Tak payahlah, baliklah balik. Tak payah. Tak payah kejar lah balik. Dia pula yang melindungi Rasulullah SAW daripada dikejar oleh musyrikin Quraisy pada ketika itu. Selanjutnya tentang sikit lagi, dan tugas Ali menggantikan Rasulullah dalam mengembalikan barang yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy merupakan bukti bahawa orang Quraisy ini percaya sebenarnya dengan Rasulullah. Percaya sebenarnya 100% percaya dengan Rasulullah. Tetapi tak nak beriman itu kerana kesombongan mereka. Sombong mereka atau takut takut harta mereka hilang, takut pengaruh mereka hilang, takut benda-benda itu daripada kena pada mereka. Maka orang-orang Quraisy ini walaupun yakin percaya 100% kepada Rasulullah, tapi tetap juga tidak menerima Islam sebagai agama. Oleh kerana ia adalah merupakan sirah Rasulullah, maka ia berulang dan berulang pada setiap zaman. Di zaman kita ini pun, yang berlaku pada hari ini pun, boleh dikatakan tidak ada orang yang tidak percaya bahawa Islam ini adalah agama yang boleh memimpin manusia, boleh dijadikan sebagai perundangan untuk memimpin manusia. Islam ini boleh dijadikan sebagai dasar dalam sebuah negara. Saya percaya semuanya yakin, apatah lagi sekiranya mereka beragama Islam, mereka juga mengaku beriman, mereka juga mengucap dua kalimah syahadah, mereka yakin sebenarnya Islam ini boleh diguna untuk mentadbir negara. Sebagaimana musyrikin Quraisy, mereka yakin bahawa Rasulullah benar, mereka yakin dakwah Rasulullah benar, tapi tak nak ikut. Kenapa? Kerana kepentingan pribadi mereka. Kalau ikut Islam maka payah. Ikut Islam nak silap-silap aku dah buat dulu tu, orang tarik balik, aku ambil rasuah-rasuah dulu, orang bongkar balik, maka susah hidup aku, baik aku tak payah buat. Maka kekallah dalam keadaan tak menerima Islam, bukan kerana tidak yakin Islam ini boleh memerintah, bukan kerana tidak yakin bahawa perundangan Islam ini benar, akan tetapi hanya semata-mata kerana takut kepada bayangan jika Islam ini naik, maka banyak perkara yang mereka kena betulkan, banyak perkara yang mereka kena hadapi kerana keterlanjuran yang telah dibuat oleh mereka dalam mentadbir, dalam mengurus tadbir rakyat-rakyat Melaka pada hari ini. Ini berlaku dulu dan berlaku lagi, dan takkan berhenti berlaku tuan-tuan sehingga sehingga datangnya kiamat. Kenapa? Kerana dia merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dia merupakan ajaran daripada Rasulullah yang berlaku kepada Rasulullah. Kita diminta belajar berkenaan dengan sirah ini kerana sirah ini akan berulang dan berulang. Watak-watak yang ada dulu akan timbul semula dengan nama-nama baru. Watak dulu Abu Jahal, Abu Lahab, semua itu akan timbul semula watak-watak yang baru dengan nama-nama baru yang tak perlu kita sebut. Salah sebut contoh nama, masalah pula. Buat contoh. Okey, seterusnya keempat, jika kita perhatikan kegiatan dan tugas yang dilakukan oleh Abdullah bin Abu Bakar yang mundar-mandir antara dua zur dan luka mencari berita dan mengikut perkembangan kemudian melaporkan kepada Nabi dan ayahdanya, juga tugas yang dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar untuk menyiapkan bekalan makanan adalah merupakan suatu perkara yang sepatutnya diikuti
Tugas-tugas ini adalah merupakan tugas usaha-usaha yang dibuat dalam jalan dakwah ini, kena ada bantuan daripada segenap lapisan. Bukan setakat bos saja nak buat, bahkan orang bawah ini juga banyak bertindak membantu. Tak banyak, boleh buat sikit pun tak apa dah.